nama saya Ichi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arina Musfira binti Zulkifli. Saya Putri Aisyah binti Azmi. Hai, nama saya Sio Zisin. Hai, nama saya Sairatul Wahidah binti Muhammad Mansyah. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Wan Eza Azri binti Waramli. So hari ni kami berada di Balai Seni Negara. So hari ni kami akan memperkenalkan beberapa jenis tarian tradisional di Malaysia. Dan juga kami akan menemu bual beberapa orang awam di sekitar Balai Seni Negara. Tarian Nabus merupakan sejenis tarian Melayu dari Perak sejak 300 tahun yang lalu. Pada asalnya, Nabus bukan sejenis tarian, tetapi merupakan satu seni mempertahankan diri. Oleh itu, konsep Nabus mengutamakan kecerdasan, ketangkasan, keceriaan dan kepedulian. Penari Nabus akan mencucuk anak Nabus ke lengan mereka hingga berdarah, dan seterusnya seorang khalifah akan menawar pisau dengan menjambi, membasuh dan menebuk luka tersebut dengan air penawar pisau. Permainan Nabus akan bermula apabila alat-alat muzik dipadu dan lagu-lagu yang dipetik lewat kitab berjanji dan berhaban dinyanyi. Nyanyian dalam persembahan Nabus ini memberi air sekali hari dan sekali 6 jam. Seterusnya, 3 gerak akan dimainkan dalam tarian ini yang dinamakan susun sirih, hayat tajam dan helang sewa. Helang sewa dan hayat tajam dilari oleh penari lelaki, manakala susun sirih ditari oleh penari perempuan. Beberapa alat muzik digunakan dalam tarian Nabus, iaitu rebana, serimai, tempang, dan gong. Sekarang, mari kita sama-sama menonton tarian Nabus ini. Tarian Mak Yong. Mak Yong merupakan tarian tradisional yang dikenali ramai. Tarian ini diasaskan di Kerajaan Patani yang kini merupakan sebahagian daripada Thailand. Menurut hikayat Patani, Mak Yong telah dibawa ke Kelantan lebih 200 tahun dahulu. Dari situ, ia berkembang ke Kedah dan negeri-negeri lain. Drama tari ini dipertontonkan terutamanya di Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis serta di Kepulauan Riau, Indonesia. Persembahan Mak Yong biasanya dibuka dengan lagu mengadap rebab, diikuti dengan tarian, lakonan dan muzik. Lagu khas ini memberikan aspek ritual yang penting kepada pelakon-pelakon dan pemain-pemain muzik dalam rombongan Mak Yong. Lagu ini juga merupakan lagu yang terpanjang dan terpenting dalam tarian Mak Yong serta menjadi simbol penghormatan kepada rebab. Selain daripada lagu mengadap rebab, terdapat juga lagu lain seperti lagu Kijang Mas, lagu Sindung, lagu Sendayung dan banyak lagi. Alat muzik utama yang dimainkan dalam persembahan Mak Yong adalah rebab 3 tali, sepasang gendang dan sepasang tertawak yang dikenali juga sebagai gong. Cerita dalam tarian Mak Yong ini mengisahkan cerita rakyat, cerita kerajaan serta legenda yang dikombinasikan dengan gerakan tari yang indah. Kebanyakan kisah dalam persembahan Mak Yong adalah berkisah kepada kisah raja-raja dan setiap satu cerita mengambil masa selama 3 jam. Bagi Mak Yong di Kelantan pula, tajuk cerita adalah berkait dengan nama watak utama dalam cerita. Contohnya, Dewa Muda, Anak Raja Gondang, Raja Bongsu Sakti, Raja Tangkai Hati dan lain-lain. Persembahan Mak Yong biasanya berlanjutan 3 hingga 5 malam. Tarian ini memerlukan pelakon yang bersuara merdu dan nyaring serta terdiri daripada 15 hingga 20 orang termasuk pemain muziknya. Uniknya lagi, tarian Mak Yong juga dikatakan dapat digunakan untuk merawat orang yang sakit melalui mantra yang diwariskan secara turun-temurun. Tarian kuda kepang ditarikan secara berkumpulan. Di dalam satu kumpulan terdiri daripada 10 hingga 15 orang dan seorang ketua yang dipanggil dayang. Kebiasaannya, satu kumpulan terdiri daripada kaum lelaki sahaja. Pada peringkat awal, semua gerak penari akan mengikut arahan dayang yang menggunakan tali untuk mengawal tarian. Lenggak-lenggok dalam tarian kuda kepang dinamakan lenggang kiprah. Jenis-jenis tarian yang terdapat dalam tarian kuda kepang ialah sola, selendang, pak tani, pucuk rebung dan perjuangan mempertahankan diri.
Antara alat-alat muzik yang digunakan adalah angklung, iaitu alat muzik yang utama, gendang, gong, kinong, cidor dan bonang. Namun begitu, tidak semua alat-alat muzik ini digunakan secara serentak. Dari segi pemakaian penari pula, ia terpulang kepada kehendak para penari, tetapi perlulah seragam. Kuda kepang dipercayai dikuasai oleh kuasa gaib, di mana perkara buruk boleh menimpa pemain dan penonton semasa tarian kuda kepang dipersembahkan. Bagi menangani perkara yang tidak diingini berlaku, satu upacara khas perlu dilakukan sebelum tarian dimulakan. Ia bermula dengan istiadat memuja roh, kemudian menjampi untuk istiadat buka. Akhirnya, sediakan sajian untuk penunggu. Sajian terdiri daripada kelapa, beras, pisang masak, kemenyan, kain putih, jarung, benang, ayam, padi, telur dan bunga rampai. Tarian singa ini lazimnya dimainkan ketika Tahun Baru Cina atau sambutan majlis penting. Singa dianggap haiwan bertuah yang berupaya menghilangkan petanda-petanda buruk dan membawa nasib baik. Ia juga dipercayai untuk membawa kekayaan atau kemakmuran kepada pemilik jika dipersembah di premis kedai dan rumah. Masyarakat dahulu percaya bahawa singa itu melambangkan keberanian dan kekuatan. Dan mereka juga percaya tarian itu mampu usir kuasa jahat. Tarian singa ditarikan oleh dua orang penari yang memakai kostum singa. Pergerakan asas tarian singa ialah terjaga daripada tidur, berjalan, makan sayur hijau, helah di meja dan memberi penghormatan. Alat muzik yang digunakan dalam tarian singa ialah drum yang mengibaratkan degupan jantung singa, bantu rentak tari singa dan cipta suasana. Selain itu, gong dan simbal turut digunakan untuk menakutkan unsur-unsur jahat. Tarian yang seterusnya ialah tarian Cina, iaitu tarian kipas. Tarian kipas merupakan tarian yang berasal dari Korea. Ia pada mula-mulanya merupakan tradisi Korea Shamanisme dan kemudiannya berkembang menjadi satu bentuk tarian. Kipas Cina yang digunakan dalam tarian mempunyai erti yang sebati dalam masyarakat Cina, di mana dewa-dewi pada masa lalu sentiasa menjadikan kipas sebagai alat keperluan. Tambahan lagi, angin merupakan satu tradisi masyarakat Cina yang mana mereka mempercayai feng shui, iaitu sesuatu kepercayaan masyarakat Cina umumnya tentang suatu penanda yang baik dan buruk terhadap kehidupan di tempat tinggal mereka. Oleh itu, tarian ini dimainkan untuk membawa feng shui yang baik kepada seluruh masyarakat. Peralatan yang digunakan dalam tarian kipas Cina ialah kipas yang berwarna terang. Kipas tersebut ada yang berkain panjang, berbulu-bulu dan ada yang diperbuat daripada buluh dan kertas juga. Tarian ini selalunya dipersembahkan pada Tahun Baru Cina, karnival tradisional dan budaya dan lain-lain lagi. Alat muzik yang digunakan termasuk bo, pipa, qing dan cap, liuqin dan erhu. Tarian Bhangra adalah tarian yang diiringi muzik rakyat komuniti Sikh di Malaysia dan berasal dari Punjab, India. Tarian ini ditarikan di pesta menuai, namun kini ia ditarikan semasa keramaian sosial seperti perayaan Vaisakhi, perkahwinan dan majlis-majlis korporat yang diiringi nyanyian serta tarian dengan rentak muzik rancak. Dalam tarian ini, penari lelaki dan wanita selalunya memakai pakaian yang berwarna terang. Setiap gerakan kepala atau tangan menyampaikan maksud yang istimewa dan merupakan gerakan artistik. Lagu-lagu tarian ini adalah rangkaian lagu-lagu rakyat yang diiringi oleh alat muzik seperti dol, iaitu gendang besar dan kecil yang merupakan instrumen utama dalam tarian ini, drum, harmonika dan tamburin. Penari juga menggunakan alatan seperti gunda dan cika untuk menjadikan tarian itu lebih menarik.
Tarian Odissi ini merupakan tarian jenis klasik. Tarian Odissi ini adalah berasal dari negeri Odisha di bahagian timur India. Tarian ini berunsur keagamaan yang berasaskan alam semula jadi. Posisi Tri Bagi ataupun dikenakan sebagai posisi Triga melibatkan mencongkong lengkuan pada pergerakan bebas kepala, dada dan pelvis mencipta bentuk yang anggun dan memukau dalam tarian Odissi ini. Penari Odissi menggunakan mudra iaitu gerakan tangan dengan indah untuk menggambarkan berbagai konsep dan cerita. Wajah dan gerakan mata sangat penting dalam tarian Odissi untuk menyampaikan bahawa iaitu emosi dan rasa. Seperti yang kita tahu, alat musik yang digunakan dalam tarian ini adalah sitar, sak, dan biola. Penari tarian Odissi biasanya memakai pakaian dijahit daripada prakaya. Jom kita menonton tarian ini. Dini tak kesini tak kesini tak dini tak kesini tak kesini dini tak kesini tak kesini dini dini tak kesini tak kesini tak bisa tak kesini kena deh tak bisa tak kesini kena deh tak bisa tak kesini kena deh. Tarian Ngajat merupakan identiti utama masyarakat Iban yang menjadi kebanggaan kebudayaan di Sarawak. Perkataan Ngajat berasal daripada kata kerja kajat yang bermaksud terlompat-lompat. Secara tradisinya, tarian tradisional Sarawak ini dipersembahkan secara berkumpulan yang terdiri daripada penari lelaki maupun penari wanita. Tarian ini dilakukan bagi meraihkan dan menyambut kesyukuran selepas mereka menuai hasil padi. Dalam erti kata lain, pesta menuai atau pesta gawai dawak yang diraihkan setiap tahun pada pertengahan tahun. Tarian ini biasanya dilakukan semasa meraihkan kejayaan atau meraihkan kepulangan pejuang Iban yang baru pulang dari medan perang serta meraihkan kejayaan tanaman padi mereka. Persembahan tarian tradisi ini ditarikan bagi mempertahankan kawasan kampung dari serangan musuh. Ngajat dengan kata lain adalah sejenis tarian pahlawan tradisional suku kaum Iban di Sarawak. Terdapat 9 jenis tarian ngajat. Antaranya adalah seperti ngajat Indu, ngajat berbunuh, ngajat lesung, ngajat semain, ngajat berayah, ngajat pakumbu, ngajat kuta, ngajat ngalu temuai dan ngajat mai antubala. Tarian ini juga tidak dapat dipisahkan dalam pertunjukan yang mana gerak-gerinya mengikut melodi muzik yang dicipta dengan menggunakan peralatan yang diperbuat daripada alam semula jadi. Alat muzik yang digunakan ialah tawak, berbendai, ketepung dan engkerumu. Para penari perlulah mempunyai gerak tubuh yang kompleks dan berseni. Tarian ini digerakkan atau ditarikan dengan cara berdiri di atas belatan dan penari akan melompat dari bawah ke atas. Kemudian, penari akan melompat dengan iringan muzik. Semua rentak ditarikan mengikut melodi yang dimainkan mengikut upacara. Setiap rentak yang dimainkan adalah bersesuaian dengan upacaranya. Terdapat jenis tarian lain di mana penari akan memegang perisai kayu dan menari seolah-olah dia sedang menghadapi musuh dan bergerak dengan mengayunkan badannya ke kiri dan kanan. Kini, persembahan tarian ngajat yang merupakan tarian tradisional yang dulunya hanya dapat dinikmati ketika perayaan gawai dan musim menuai, kini sudah diperkembangkan dan dikomersialkan bagi tujuan memperkukuhkan sektor pelancongan dan memperkasakan budaya di Sarawak. Tarian Sumazau adalah sejenis tarian tradisi rakyat Sabah iaitu tradisi suku kaum Kadazan Dusun. Ia sering dipersembahkan pada hari sambutan Tadau Keamatan yang bermaksud Hari Penuaian. Tarian ini diilhamkan daripada gaya terbang burung helang yang disaksikan oleh petani-petani yang berehat di sawah sewaktu musim menuai. Secara ritualnya, tarian ini bertujuan untuk menunjukkan kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan juga untuk menolak bala, memuja semangat padi dan mengubati penyakit. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian serba hitam yang dihiasi dengan corak-corak menarik menggunakan benang berwarna emas. Penari perempuan dihiasi dengan selendang serta tangkung iaitu tali pinggang yang diperbuat daripada duit shilling perak. Manakala penari lelaki biasanya memakai tanjak di samping, memakai pakaian serba hitam serta menyendang daun silai kering. Tarian ini dimainkan dengan iringan
paluan gong, biasanya 6 buah gong yang berbagai ukuran dan 1 gendang dengan rentak yang khusus. Tempoh dan rentak pukulan gong Sumazau adalah berbeza-beza mengikut daerah dan desa. Pasangan penari lelaki dan perempuan menari berhadapan dan gerak tari yang ditarikan ialah sumihok, pangkis, mengambai dan gerak tari mingkun. Tarian ini ditarikan dalam formasi bulatan atau berselang-seli antara lelaki dan wanita. Hisat akan digerakkan untuk menandakan upacara yang telah pun selesai. Biasanya, Sumazau ditarikan semasa menyambut hari keramaian dan di majlis jamuan. Namun, tujuan asal tarian ini adalah untuk menyambut kedatangan Bang Bazon yang bermaksud semangat padi yang biasa dilakukan selepas menuai padi. Kini, tarian Sumazau diadakan dalam majlis perkahwinan, majlis keraian menyambut ketibaran orang-orang kenamaan. Ia turut ditarikkan oleh semua yang hadir dan tidak mengira suku kaum dan peringkat umur bagi memeriahkan majlis tersebut tanpa memakai pakaian tradisional hitam. Tarian alu-alu adalah seni tradisional terawal etnik Melanau di Sarawak. Tarian ini mempunyai kaitan dengan upacara kematian pada zaman dahulu. Penari tarian biasanya terdiri daripada 4 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Batang buluh merupakan unsur penting dalam tarian tersebut. Tarian ini dipersembahkan ketika waktu malam, bermula dari malam pertama sehingga malam keempat perkabungan, bertujuan untuk menghiburkan hati keluarga dan rakan-rakan si mati supaya mereka tidak terlalu sedih. Penari yang menari tarian alu-alu biasanya tidak senyum kerana tarian tersebut berkaitan dengan upacara kematian. Tarian ini memerlukan kemahiran penari lelaki mengimbangi badan di atas batang buluh sambil berpusing-pusing mengikut rentak lagu. Tarian ini juga tidak mempunyai gerak tari yang spesifik, hanya dipengaruhi aksi-aksi dalam kehidupan seharian masyarakat Melanau seperti proses membuat sagu. Gerak tarinya juga boleh diperolehi antaranya menerusi mimpi, pekerjaan seharian, perubatan dan permainan rakyat. Tarian alu-alu adalah seperti tali lompat tetapi menggunakan batang buluh. Penari perlu sentiasa tangkas dan berhati-hati untuk memastikan mereka melompat antara batang buluh dengan selamat tanpa tercubit kayu. Batang buluh biasanya sepanjang 6 kaki dan dipegang oleh 2 orang penari, seorang di setiap hujung. Kayu dipukul secara serentak oleh kedua-dua penari untuk menghasilkan rentakan. Kadangkala, sehingga 4 batang digunakan dan dipegang oleh 4 orang penari. Tempoh pukulan juga boleh dipercepatkan untuk mencabar kemahiran penari ataupun menambah keseronokan. Tarian tradisional ni menarik orang-orang juga. Dia unik. Tarian tradisional ni cerminan negara kita. Dari Melayu, tarian Zambin, Cina, tarian Kipas. Kalau India pula nama dia kalau Sabah Sarawak pula Sumazau. Terima kasih. Mungkin sebab sekarang kurang kita buat masa tarian tradisional ni kurang diwawarkan. Generasi muda ni more kepada dia banyak tengok kepada phone lah. Dia tengok phone, TikTok, semua tarian TikTok. So tradisional tu kurang